Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk bagi video pembintangan ini adalah tentang kajian kes perkahwinan campur di Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah dijalankan oleh kami, pelajar daripada kumpulan 3 daripada subjek Hubungan Etnik LMCW 2147, set 4. Nama saya Siti Nurdiana binti Muhammad Dain dengan nombor matriks A164766 dan saya akan mulakan dengan pengenalan tentang perkahwinan campur. Pertama sekali, apa itu perkahwinan? Perkahwinan boleh didefinisikan sebagai sebuah penyatuan yang melibatkan satu pasangan terdiri daripada seorang lelaki dan seorang perempuan yang kemudiannya dikurniakan seorang zuriat. Namun begitu, mengikut Nur Aziz Selat 1993, beliau menyatakan bahawa perkahwinan juga boleh ditakdirkan sebagai sebuah penerimaan masyarakat terhadap hak untuk seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal bersama sebagai seorang pasangan suami isteri. Kalau macam tu, macam mana pula dengan perkahwinan campur? Perkahwinan campur pada definisinya adalah sebuah penyatuan ataupun perkahwinan antara dua individu dengan latar belakang yang berbeza, baik dari segi agama, bangsa ataupun warga negara. Sebagai contoh, seorang lelaki Melayu yang beragama Islam berkahwin dengan seorang wanita berbangsa Bugis yang menganut agama lain selain daripada Islam. Daripada situ kita boleh tengok yang kedua-dua individu mempunyai latar belakang yang berbeza daripada segi warga negara dan juga agama. Jadi, mereka merupakan satu perkahwinan yang terjalin yang tergolong di bawah perkahwinan campur. Disebabkan itu, perkahwinan campur ini boleh terbahagi kepada 3 kelompok yang utama, iaitu bangsa, agama dan warga negara. Sebagai contoh kepada perkahwinan campur daripada kategori agama, adalah perkahwinan yang melibatkan dua individu dengan latar belakang agama yang berbeza, tidak kira sama ada mereka adalah daripada negara yang sama ataupun tidak. Bagi kategori bangsa pula, adalah perkahwinan di antara dua individu dengan bangsa yang berbeza, dengan latar belakang bangsa yang berbeza, tidak kira sama ada mereka daripada sama negara ataupun tidak. Dan sekiranya perkahwinan campur daripada kategori warga negara adalah melibatkan dua individu daripada negara yang berbeza. Kajian ini telah dijalankan dengan 3 objektif utama. Pertama adalah untuk mengenal pasti kesan-kesan dan cabaran perkahwinan campur. Kedua, untuk mengenal pasti hubungan antara perkahwinan campur dan perpaduan masyarakat. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mengetahui pandangan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia terhadap perkahwinan campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anis Natasha Ahmad Termizi akan membentangkan tentang teori perkahwinan campur. Okey, teori perkahwinan campur di negara kita agak berbeza berbanding dengan negara lain mungkin atas beberapa faktor. Antara faktornya ialah kerana negara kita merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Jadi mana-mana individu yang tinggal di negara kita sudah pun terbiasa hidup dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan terbiasa berkomunikasi dengan individu berbangsa lain. Oleh itu, untuk perkahwinan campur dari aspek komunikasi bukanlah menjadi satu masalah yang besar. Selain daripada itu, apabila kita hidup dalam kalangan masyarakat bilang kaum, kita secara tidak langsung dapat memahami walaupun hanya secara dasar sahaja tentang kepercayaan, agama dan juga bangsa, agama, kepercayaan dan juga budaya bangsa lain. Oleh itu, untuk sesebuah keluarga atau individu menerima pasangan yang datang daripada bangsa lain bukanlah menjadi satu masalah yang besar kerana kita telah memahami. Okey, selain daripada itu, masyarakat kita juga mempunyai stereotip dan juga realiti tentang perkahwinan campur. Iaitu dibanding realitinya ialah apabila anak yang lahir daripada hasil perkahwinan campur mempunyai fizikal yang agak berbeza berbanding dengan anak yang tidak yang lahir bukan daripada perkahwinan campur. Jadi ini menarik minat masyarakat kita untuk menggalakkan perkahwinan campur. Selain daripada itu, kita juga mempunyai stereotip yang mana hasil daripada anak yang lahir daripada perkahwin campur, individu yang pasangan yang berkahwin campur adalah lebih pandai dari segi akademik. Itu stereotipnya. Okey. Untuk perkahwinan yang melibatkan individu bukan Islam dan juga individu yang beragama Islam, pasangan yang bukan beragama Islam perlu memeluk agama Islam terlebih dahulu sebelum berkahwin dengan pasangan yang beragama Islam ini kerana
agama Islam sangat menentang sekeras-kerasnya perbuatan keluar daripada Islam. Oleh itu, mana-mana individu yang hendak berkahwin dengan pasangan yang beragama Islam dan dia bukan beragama Islam perlu memeluk agama Islam terlebih dahulu. Hal inilah yang menyebabkan penerimaan terhadap jenis perkahwinan ini kurang memberangsangkan kerana mungkin mereka rasa mereka tidak bebas untuk menganut agama sendiri. Okey. Tetapi individu tersebut boleh mengamalkan budaya mereka asalkan budaya tersebut tidaklah melanggar mana-mana hukum dalam agama Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi masih ada masyarakat yang kurang menerima perkahwinan jenis ini, tapi ada juga keluarga yang lebih terbuka dan keluarga Islam juga ada yang tidak menerima. Bukan hanya keluarga yang bukan Islam, kerana keluarga yang datang daripada agama Islam ni takut anak mereka mungkin akan mengamalkan ajaran bangsa lain, seterusnya menyebabkan akidah anak mereka terpesong atau sebagainya. Jadi, tapi seperti yang saya katakan, masyarakat yang mempunyai pemikiran seperti ini makin lama makin sedikit. Hari ini masyarakat lebih terbuka dan masyarakat yang beragama Islam percaya bahawa pasangan tersebut yang bukan agama Islam dan baru sahaja memeluk agama Islam itu boleh dididik dan boleh dididik untuk mengamalkan cara hidup yang berlandaskan agama Islam, dan mereka juga menerima baik saudara baharu dari dalam orang kata saudara baharu yang memeluk agama Islam. Jadi masyarakat agama Islam hari ini menerima baik dan menggalakkan perkahwinan campur. Okey. Tetapi terdapat juga individu yang berkahwin dengan pasangan yang beragama Islam dan memeluk agama Islam hanya untuk menghalalkan perkahwinan tersebut kerana seperti yang saya sebutkan tadi perlu memeluk agama Islam terlebih dahulu dan sebagainya. Jadi oleh itu mereka berkahwin, mereka memeluk agama Islam hanya untuk menghalalkan perkahwinan. Jadi ini menyebabkan cara hidup mereka tak ubah seperti orang bukan Islam. Jadi masih terdapat juga masyarakat seperti ini yang tidak mengamalkan cara hidup Islam, tetapi tidak dinafikan juga ada juga masyarakat ataupun individu yang berkahwin dengan individu yang beragama Islam dan memeluk agama Islam secara ikhlas, mengenali, memahami dan mencintai agama Islam itu sendiri dan berkahwin dengan orang yang beragama Islam bukan hanya dan seperti yang saya sebut memeluk agama Islam secara ikhlas, bukanlah hanya untuk menghalalkan perkahwinan sahaja. Kedua-dua jenis masyarakat ini wujud pada hari ini. Okey, dalam di negara kita mempunyai satu undang-undang yang melibatkan yang berkait rapat dengan perkahwinan campur ini, yang mana individu yang bukan anak jati Melayu apabila berkahwin dengan orang Melayu dan memenuhi syarat-syarat dalam perkara 160 Perlembagaan Malaysia layak digelar sebagai bumi putera dan layak menerima hak keistimewaan orang Melayu. Tetapi perkara ini mempunyai kerisauannya, iaitu apabila individu bukan Islam tersebut tidak bertutur dalam bahasa Melayu. Apabila dia tidak bertutur bahasa Melayu, dia tidak layaklah menerima hak. Selamat sejahtera. Jadi, apakah itu perkahwinan campur? Perkahwinan campur adalah apabila dua orang yang berlainan kaum atau bangsa berkahwin. Dan perkahwinan campur ini boleh berentasi agama atau tidak, dan isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan campur yang berentasi agama yang berkaitan dengan agama Islam telah pun dibincangkan oleh saudari Tasha. Dan sekarang soalan yang lazim orang tanya, kenapa wujudnya perkahwinan campur adalah kerana di masyarakat yang moden tidak lagi semua orang yang perkahwinan yang telah diaturkan dan juga ingin berkahwin dengan orang yang diingini untuk kualiti-kualiti yang baik dalam seseorang itu, bukan sahaja warna kulitnya atau bangsanya. Jadi wujudlah perkahwinan campur kerana tiada pun undang-undang apa-apa yang tidak memberi kebenaran untuk seseorang itu untuk berkahwin dengan orang yang bangsa lain. Jadi apa yang berlaku, kesan daripada penggabungan
dua orang itu dalam perkahwinan adalah penggabungan bukan sahaja orang tetapi campuran budaya seperti tradisi, perayaan dan sebagainya seperti pakaian, makanan, bahasa dan mereka dan orang yang lahir daripada perkahwinan campur, anak-anak yang biracial mempunyai dua atau lebih latar belakang, warisan dan asal usul yang lain. Cuba bayangkan seseorang itu mempunyai ibu bapa dari bangsa yang lain dan mempunyai contohnya dua nenek dari bangsa yang lain. Dia mungkin mendengar cerita, mungkin cerita dongeng ataupun cerita nenek moyang daripada dua-dua nenek tersebut dan belajar tentang asal usul dari dua bangsa yang berlainan yang dua-duanya mengalir dalam darahnya. Orang yang lahir daripada perkahwinan campur juga biasanya boleh mempelajari lebih banyak tentang dua-dua asal usulnya ataupun lebih. Contohnya boleh bertutur dalam dua-dua bahasa ibundanya daripada belah ibu ataupun belah ayahnya. Dan orang yang lahir daripada perkahwinan campur tak semestinya sahaja mempunyai dua bangsa, juga boleh mempunyai pelbagai bangsa ataupun pelbagai asal usul dalam seseorang itu. Contoh yang ingin saya beri adalah apabila di Malaysia orang India berkahwin dengan orang Cina. Sekiranya dua-dua mereka bukan beragama Islam, maka mengikut Undang-Undang Malaysia, kedua-dua mereka tidak perlu menukar agama mengikut pasangan lagi seorang itu. Dan anaknya pula mempunyai asal usul dari dua bangsa yang mempunyai sejarah yang sangat dalam dan menarik. Mungkin boleh bercakap dalam 4 bahasa atau lebih, termasuk bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Makan dua cuisine berbeza tapi sama-sama sedap pada setiap hari. Mereka merayai perayaan Deepavali serta Tahun Baru Cina, mempunyai pakaian tradisional India dan Cina seperti sari dan chongsam, dan memahami cara hidup dua bangsa berbeza dalam negara yang sama. Maka orang itu yang lahir daripada perkahwinan campur boleh memahami cara hidup dan memahami dua bangsa yang berbeza kerana yang menyatukannya adalah prinsip yang wujud dalam keluarganya dan bukan berbeza dalam aspek itu tetapi dari aspek bangsa. Jadi pertembungan yang mungkin berlaku juga dalam perkahwinan campur adalah apabila dua orang dari latar belakang yang lain dan berbeza yang mungkin mempunyai adat resam, cara mendidik atau membesarkan anak, prinsip sosial dan mungkin agama lain terpaksa mempelajari perbezaan semua ini dengan pasangannya dan belajar untuk hidup dengan harmoni untuk pasangannya dan juga untuk keluarganya. Saya Muhammad Akram Muaz bin Muhammad Zari akan menerangkan tentang sejarah perkahwinan campur di Malaysia. Okey, menurut catatan sejarah, hubungan antara kerajaan Melayu dengan tamadun lain ini telah berlaku pada awal Masihi lagi. Khususnya perhubungan antara kerajaan Melayu dengan tamadun Cina. Okey, kemuncak berlakunya perhubungan antara kerajaan Melayu dengan tamadun Cina ini berlaku kemuncaknya berlaku pada zaman pemerintahan Melayu Melaka. Okey, kita dapat lihat perintis kepada perkahwinan campur ini adalah daripada perkahwinan antara Puteri Hang Lipu dengan Sultan Mansur Shah. Mereka ini telah menjadi perintis kepada hubungan perkahwinan campur. Hubungan ini bukan sahaja untuk mengeratkan lagi hubungan politik, malahan juga untuk kepentingan hubungan perdagangan. Okey. Sebab pada perkahwinan mereka ini telah menyebabkan ramai masyarakat daripada negara Cina datang ke tanah Melayu dan mereka ini membawa budaya mereka. Setelah itu berlakunya perkahwinan campur antara masyarakat Cina daripada negara Cina dengan masyarakat tempatan di Melaka. Perkahwinan ini telah menyebabkan mewujudkan
wujudnya satu budaya baru, atau kita dapat memanggil mereka dengan masyarakat baba dan nyonya. Okey, baba dan nyonya ini wujud adanya di Melaka hasil perkahwinan antara masyarakat Melayu dengan masyarakat Cina. Okey, hal ini telah menunjukkan bahawa perkahwinan campur ini boleh berlaku dan membentuk satu budaya baru hasil daripada toleransi antara dua kaum yang berbeza yang saling bertolak ansur dan menyatukan budaya yang berlainan kepada satu komuniti yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Omar alias A170842. Hari ini saya akan membentangkan mengenai konsep perkahwinan campur. Terdapat pelbagai konsep perkahwinan campur yang sering dipraktikkan dalam budaya perkahwinan campur di Malaysia. So, perkahwinan campur di Malaysia ini sering dikaitkan dengan isu sosial yang bermasalah dan cenderung untuk menimbulkan konflik dari segi etnik dan agama sesebuah komuniti. So, konsep perkahwinan campur ini juga dia membawa maksud perkahwinan antara dua pihak yang berlainan agama, bangsa dan warga negara. Perkahwinan campur ini yang melibatkan penyatuan dua insan daripada golongan yang berbeza, sama ada daripada berlainan agama, bangsa. Ini juga dikenali sebagai exogamy, which is also known as perkahwinan campur. So next, saya akan bincangkan tentang konsep perkahwinan campur ini. Dia boleh diklasifikasikan dalam 3 kategori, iaitu perkahwinan campur antara kaum, perkahwinan campur antara negara dan perkahwinan campur antara agama. So yang pertama ialah perkahwinan campur antara kaum. Sebagai contoh, perkahwinan di antara seorang Muslim yang berbangsa Melayu dengan seorang Muslim yang berbangsa Cina. Okey. Yang kedua ialah perkahwinan campur antara negara. Sebagai contoh, seorang Muslim berbangsa Melayu dengan seorang Muslim berbangsa Arab daripada Dubai. Yang ketiga, perkahwinan campur antara agama. Sebagai contoh, seorang Muslim berkahwin dengan seorang Kristian. Okey, sebenarnya konsep perkahwinan campur ini boleh dilihat dari aspek positif dan ia membawa kelebihan kerana perkahwinan campur ini adalah salah satu usaha untuk merapatkan hubungan silaturahim antara berlainan bangsa. Mungkin ada sesetengah masyarakat yang tidak pernah terdedah langsung dengan rakan rapat ataupun kenalan daripada berlainan bangsa. Namun bila adanya masyarakat Malaysia ataupun ahli keluarga mereka sendiri yang berkahwin campur berlainan bangsa, hal ini sekaligus secara tidak langsung dapat membantu untuk mereka merapatkan hubungan dengan berlainan bangsa dan membantu hubungan mereka yang renggang sebelum ini menjadi lebih rapat kerana adanya perkahwinan campur yang berlaku di dalam keluarga mereka sendiri. Okey, seterusnya, konsep perkahwinan campur di Malaysia ini juga dapat memupuk sikap ingin mempelajari budaya bangsa lain. Mungkin jika sebelum ini, sesetengah masyarakat Malaysia tidak mengetahui langsung tentang budaya kaum lain atau berbangsa lain yang ada di Malaysia. Namun, lepas berlakunya perkahwinan campur itu sendiri, ia secara tidak langsung dapat menambahkan ilmu pasangan itu tentang budaya lain. Budaya ini yang dimaksudkan boleh jadi cara pemakaian, cara pemakanan, gaya hidup, cara perayaan dan pelbagai lagi aspek yang melambangkan budaya hidup sesuatu kaum itu sangat berbeza. Dan ini membantu dari segi perkembangan budaya dan sosial di Malaysia. Okey, sekian saja konsep perkahwinan campur daripada saya, Aisyah alias. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Ahmad Rizal dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Alif Aiman bin Ahmad, A169831, akan membentangkan tentang dapatan kajian untuk kumpulan kami. Jadi kumpulan kami membuat satu tugasan mengenai perkahwinan campur. Jadi satu Google Form telah dibuat dan diagihkan kepada seluruh warga UKM untuk mengetahui tentang pemahaman mereka mengenai perkahwinan campur. Jadi kami telah mendapatkan maklumat daripada 30 orang responden. Jadi untuk demografi yang pertama ialah jantina. Jadi untuk jantina, demografi responden yang telah kami dapat ialah 22 orang perempuan dan 8 orang lelaki. Yang seterusnya ialah tahun pengajian mereka. Jadi kami telah mendapatkan daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Jadi untuk tahun yang pertama sebanyak 12 orang responden. Tahun 2 11 orang responden, tahun 3 4 orang responden dan tahun 4 3 orang responden. Jadi seterusnya ialah fakulti. Jadi kami telah mendapatkan daripada pelbagai responden daripada banyak fakulti
Jadi fakulti yang pertama ialah fakulti pendidikan, iaitu sebanyak 19 orang. Manakala fakulti sains dan teknologi sebanyak 4 orang, pusat citra universiti sebanyak 3 orang, manakala FSSK, FEP, FPI dan FTSM sebanyak 1 orang responden setiap satu fakulti. Okay, yang seterusnya ialah bangsa. Jadi kalau untuk bangsa, majoriti pada responden kami ialah bangsa Melayu, iaitu sebanyak 26 orang responden. Manakala bangsa Cina, Kelabit, Melanau dan Sungai sebanyak 1 orang responden setiap satu. Dan seterusnya ialah keturunan campur ataupun tidak. Jadi dalam Google Form kami telah membuat satu soalan di mana adakah mereka itu berketurunan campur atau tidak. Jadi sebanyak 13 orang responden mengatakan bahawa mereka ialah berketurunan campur, manakala 17 lagi tidak. Jadi antara contoh campuran yang kami dapat ialah contohnya campuran Jawa dan Mamak, Cina dan Melayu, bangsa Brunei dan Melayu dan sebagainya lah. Okay, dan yang terakhir sekali ialah keinginan mereka untuk berkahwinan campur atau tidak. Jadi sebanyak 25 orang mengatakan yang mereka ingin untuk berkahwin campur, manakala lagi 5 tidak mahu berkahwin campur. Okay, seterusnya ialah faktor pemahaman mereka. Pemahaman mereka mengenai perkahwinan campur. Jadi terdapat 4 jenis soalan yang telah dikemukakan dalam Google Form ini. Antaranya faktor, cabaran, kesan positif dan kesan negatif. Jadi untuk faktor, terdapat 5 jenis faktor yang telah dikemukakan. Antaranya ialah penyebaran agama, pengajian, media sosial, kebudayaan dan perpaduan. Jadi sebanyak 8 orang responden mengatakan bahawa mereka yakin bahawa perkahwinan campur berlaku akibat penyebaran agama. Manakala pengajian dan media sosial mendapat 3 orang responden setiap satu, kebudayaan mendapat 4, dan akhir sekali perpaduan mendapat majoriti undian responden, iaitu sebanyak 12 orang. Dan seterusnya ialah cabaran dalam perkahwinan campur. Jadi terdapat 5 cabaran perkahwinan campur yang telah dikemukakan. Antaranya perbukiran kolot sesebuah masyarakat, tentangan keluarga, masalah komunikasi, perbezaan agama dan budaya, dan akhir sekali kurang kefahaman perkahwinan. Jadi untuk pemikiran kolot terdapat 4 orang responden, tentangan keluarga mendapat 9 orang, masalah komunikasi 1 orang, perbezaan agama dan budaya sebanyak 15 orang, iaitu majoriti mendapat undian majoriti responden, manakala akhir sekali kurang kefahaman perkahwinan 1 responden juga. Okay, untuk kesan positif terdapat 5 kesan positif, iaitu maksiat dikurangkan, sikap keterbukaan masyarakat, mempelajari budaya lain, memupuk perpaduan dan zuriat yang cantik dan berketerampilan. Jadi untuk maksiat dikurangkan tidak mendapat apa-apa responden, dan seterusnya sikap keterbukaan mendapat 13 orang, mempelajari budaya lain mendapat 11 orang, memupuk perpaduan mendapat 4 orang, manakala zuriat cantik mendapat 2 orang responden. Dan akhir sekali ialah kesan negatif. Jadi untuk kesan negatif terdapat 4 kesan negatif telah dikemukakan dalam Google Form, iaitu merenggangkan hubungan ahli keluarga, kadar cerai meningkat, perbalahan kaum dan komunikasi yang sukar. Jadi untuk merenggangkan hubungan mendapat 8 orang responden, kadar cerai meningkat mendapat 1 orang, perbalahan kaum mendapat 5 orang, manakala komunikasi yang sukar mendapat 16 orang responden. Sekian saja daripada saya. Silakan teruskan dengan pembentang yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Abdul Talib, A170466. Jadi saya akan membentangkan bahagian dapatan kajian. Bahagian ini akan menjelaskan tentang hasil kajian yang telah diperolehi daripada tindak balas responden terhadap borang soal selidik yang telah diedarkan mengenai tajuk perkahwinan campur, cita-cita dan cabaran. Responden merupakan pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang terdiri daripada 30 orang, seramai 22 orang daripadanya merupakan perempuan, manakala 8 orang lagi ialah lelaki.
Responden terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India dan kaum Bumiputera yang lain. Di dalam borang soal selidik, terdapat soalan mengenai kefahaman responden terhadap konsep perkahwinan campur. Terdapat responden memberikan pendapat bahawa konsep perkahwinan campur ialah perkahwinan yang berlaku di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Selain itu, terdapat responden memberikan pendapat bahawa perkahwinan campur merupakan perkahwinan yang melibatkan dua orang yang datang daripada agama, kepercayaan, latar belakang keluarga dan bangsa yang berbeza. Secara kesimpulannya, perkahwinan campur merupakan sebuah perkahwinan di antara dua pihak yang berasal daripada berlainan agama, bangsa dan juga warga negara. Melalui perkahwinan campur, terdapat banyak kesan positif yang boleh diperolehi. Antaranya mengetahui dan mempelajari budaya lain, memupuk sikap perpaduan, bersikap keterbukaan kepada budaya lain, zuriat yang lebih berketerampilan dan kadar maksiat yang dapat dikurangkan. Melalui borang soal selidik yang telah diedarkan, seramai 13 orang responden telah bersetuju bahawa bersikap keterbukaan kepada budaya lain merupakan kesan positif daripada perkahwinan campur, manakala seramai 11 orang bersetuju mengetahui dan mempelajari budaya lain. Antara kesan positif yang diperolehi daripada perkahwinan campur yang berlaku, manakala tiada responden yang bersetuju bahawa perkahwinan campur dapat mengurangkan kadar maksiat. Seramai 4 orang responden pula berpendapat bahawa memupuk sikap perpaduan merupakan antara kesan positif daripada perkahwinan campur, dan selebihnya iaitu 2 orang responden memilih perkahwinan campur dapat melahirkan zuriat yang lebih cerdik dan berketerampilan. Tetapi perkahwinan campur juga mendatangkan kesan yang negatif, seperti menyukarkan komunikasi antara pasangan, wujudnya perbalahan antara kaum, peningkatan kadar penceraian dan meregangkan hubungan ahli keluarga. Melalui borang soal selidik yang telah diedarkan, seramai 16 orang responden berpendapat bahawa perkahwinan campur akan menyukarkan komunikasi antara pasangan. Perkara ini mungkin disebabkan oleh halangan bahasa yang akan memberikan kesukaran untuk pasangan berkomunikasi, dan ia boleh menjurus kepada salah faham dan pergaduhan antara pasangan. Selain itu, seramai 8 orang responden berpendapat bahawa perkahwinan campur boleh merenggangkan hubungan ahli keluarga. Hal ini terjadi apabila terdapat ibu bapa atau ahli keluarga yang membantah pilihan anak-anak untuk berkahwin dengan pasangan yang berasal daripada berlainan bangsa, agama dan juga negara. Seterusnya, akibat ketidaksefahaman ini, ahli keluarga akan menjadi renggang dan berjauhan. Di samping itu, hanya 5 orang responden memilih wujudnya perbalahan kaum sebagai kesan negatif perkahwinan campur, dan hanya seorang responden pula memilih peningkatan kadar penceraian sebagai kesan negatif kepada perkahwinan campur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhusna Aisyah binti Saiful Adli, bernombor diri A170329. Bagi memahami lagi tentang kajian kes ini, satu termobile secara dalam talian telah dilakukan terhadap 4 orang mahasiswa UKM yang mana masing-masing merupakan generasi pertama perkahwinan campur yang mempunyai ibu dan bapa berlainan etnik. Antara etnik perkahwinan campur ibu bapa mereka ialah Melayu Cina, Melayu Dayak, Cina Kelabit dan Cina Jawa. Kita dapat lihat di sini bahawa perkahwinan campur di Malaysia berlaku bukan sahaja di antara 3 kaum meja, namun ianya juga berlaku di antara etnik-etnik minoriti. Macam mana mereka boleh berjumpa ya? Dua daripada pasangan tersebut bertemu di tempat kerja. Satu pasangan bertemu atas aturan keluarga, manakala satu lagi pasangan bertemu ketika rondaan Regimen Askar Melayu di bahagian Rumah Panjang di Miri, Sarawak. Namun, penerimaan keluarga kedua-dua belah pihak juga perlu diambil kira. Ada keluarga yang bersikap terbuka, namun ada juga yang sebaliknya.
Mereka menentang penuh keputusan pasangan tersebut untuk berkahwin kerana risau akan perbezaan agama, perbezaan adat serta budaya. Dengan mempunyai ibu dan bapa yang berketurunan selain Melayu juga langsung tidak mengurangkan hak keistimewaan sebagai rakyat Malaysia kerana mereka masih lagi bertaraf bumi putera, malah membawa kepada keistimewaan walaupun salah seorang daripada pasangan tersebut bukan bumi putera, anak mereka akan mendapat taraf seorang bumi putera. Satu perkara yang dapat diperhatikan daripada isu ini juga ialah kaum bumi putera kelas kedua, iaitu kaum selain Melayu, Cina dan India. Daripada responden juga menyatakan ada pihak yang tidak cakna akan kehadiran kelas kedua bumi putera ini, sehingga menyukarkan urusan mereka berkaitan amanah saham bumi putera kerana tersalah anggap responden sebagai berbangsa Cina. Masyarakat sepatutnya lebih cakna akan perkara ini agar tiada golongan tercicir. Cara kesimpulannya, banyak keistimewaan yang dapat dikecapi dalam perkahwinan campur ini. Antaranya ialah mereka dapat mengenali, memahami dan menghargai perbezaan kedua-dua kaum dari segi makanan, perayaan dan adat istiadat. Seterusnya, mereka juga dapat menguasai bahasa kedua-dua ibu bapa mereka secara tidak langsung, yang mana sangatlah memberi kelebihan kepada mereka. Perkahwinan campur ini juga akan memperkukuhkan lagi hubungan baik di antara kaum dan etnik tersebut. Bukan itu sahaja, mereka yang berketurunan campur ini juga selalunya mempunyai variasi dari aspek genetik. Sudah tentu, setiap perkara mesti ada cabarannya yang tersendiri. Begitu juga dengan keputusan yang diambil oleh pasangan yang berlainan kaum ini. Antara cabaran yang terbesar ialah perbezaan adat serta agama, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Ada di antara mereka sehingga perlu berbincang dengan tuan rumah panjang bagi menghormati adat etnik tersebut. Bagi yang bukan beragama Islam pula, perlulah menukar agama untuk berkahwin dengan pasangan yang beragama Islam. Seterusnya, perbezaan bahasa perantara yang digunakan juga menyebabkan ahli keluarga sukar untuk menerima satu sama lain. Ada di antara responden juga berhadapan dengan ahli keluarga sendiri yang mempunyai sikap diskriminasi terhadap sesuatu kaum. Namun, sikap keterbukaan antara satu sama lain sudah pasti dapat dicapai jika masing-masing dapat menunjukkan akhlak yang baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Adila Nisha binti Abdul Halim, nombor matriks A170727. Kumpulan saya telah menjalankan kajian kes berkenaan dengan perkahwinan campur di UKM. Kami telah bersama-sama menjalankan kajian kes ini yang melibatkan 30 orang responden daripada UKM melalui Google Form untuk menilai pemahaman mereka berkenaan dengan perkahwinan campur ini. Untuk tujuan penyelidikan dan kajian kes ini, yang menariknya, sebahagian daripada responden kami merupakan berdarah campur. Dapat saya simpulkan di sini bahawa ramai pasangan dalam kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik telah disatukan dengan ikatan perkahwinan campur sejak era tradisional hingga ke masa kini. Daripada hasil dapatan kajian kami, ia menunjukkan masih terdapat beberapa cabaran bagi pasangan yang telah melangsungkan perkahwinan campur ini. Ada juga segelintir masyarakat yang kekal berfikiran negatif dengan amalan perkahwinan campur ini apabila melibatkan kefahaman dan pegangan agama yang berbeza. Walau bagaimanapun, masyarakat kini kian berfikiran terbuka dan menerima amalan perkahwinan campur ini dan seterusnya dapat mendominasikan perkahwinan ini agar terus kekal dan kukuh daripada gangguan faktor luar. Oleh itu, setiap pasangan haruslah berakhlak baik dan sentiasa mencari titik persamaan antara satu sama lain yang bakal menjadi kunci kebahagiaan kepada alam perkahwinan mereka dan seterusnya dapat menyelamatkan perkahwinan mereka daripada sebarang masalah apabila wujudnya sifat yang sentiasa menginginkan kedamaian dan bertolak ansur antara pasangan yang berbeza agama dan bangsa, keselamatan dan keamanan negara juga akan sentiasa terjamin.
Oleh itu, marilah kita bersama-sama mewujudkan kesepaduan sosial di Malaysia di mana ia dapat memberikan banyak kesan positif kepada diri, institusi kekeluargaan dan negara tercinta. Sekian, terima kasih.